إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita pada malam ini untuk meneruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan manhaj talaqi wal istidlal baina ahli sunnati wal mubtadi'ah, karangan Syekh Ahmad bin Abdul Rahman As-Suwayyani. Kita telah pun sampai kepada perbincangan yang kedua, iaitu berkenaan dengan menggunakan hadis-hadis yang sahih. Okey. Kita telah sampai kepada muka surat yang ke-33 di bawah usul yang kedua, dasar yang kedua, iaitu bersandar kepada sunnah yang sahih. Okay. Dan terakhir sekali ialah kata-kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, okay, yang menjelaskan bahawa dalam setiap perkara itu, muka surat yang ke-33, dalam setiap perkara itu ada pakarnya, okay, dan dari sudut agama pula, pakar yang menentukan kesahihan sesuatu dalil ialah ulama hadis. Okey. Dan selepas itu kita sambungkan pula pada malam ini dengan beberapa kata-kata para ulama yang lain, iaitu okey, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak telah mengatakan, fi sahihil hadithi syughlun an saqimihi. Okey. Pada hadis yang sahih itu terdapat kesibukan daripada hadis yang berpenyakit. Okey, sebelum ni 32 kata-kata Al-Imam Ibn Taymiyah huraiannya, dan sekarang kita sambungkan dengan kata-kata Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, salah seorang ulama yang masyhur, okey, mengatakan bahawa hadis yang sahih itu cukup mencukupi dan memadai. Dan sebenarnya kalau kita cari hadis-hadis yang sahih dan kita berusaha untuk mengamalkannya, dah cukup menjadikan kita terlalu sibuk, okay, terlalu sibuk, dan kita tak perlu lagi nak cari hadis yang dhaif. Okay, buat yang itu pun dah tak cukup masa dah, apatah lagi kalau kita nak tambah yang dhaif. Okay, yang akan berlaku ialah bila kita buat pilihan, biasanya bila kita buat pilihan, yang akan berlaku ialah kalau kita ambil yang baik, kita akan tinggalkan yang tidak baik. Tetapi bila kita ambil yang tak baik, yang akan berlaku secara automatik ialah kita meninggalkan yang baik. Jadi itu yang kita tak nak, dan itulah yang ditekankan di sini oleh ulama-ulama kita. Okay, dan saya rasa ini satu benda yang bolehlah dihafal. Okay. Fi sahihil hadithi syughlun an saqimihi. Okay, fi sahihil hadithi syughlun an saqimihi. Terjemahannya jadi panjang sikitlah kan. Pada yang sahih dari hadis terdapat kesibukan daripada mencari yang berpenyakit, ataupun pada hadis yang sahih kesibukan daripada hadis yang berpenyakit, hadis yang dhaif ataupun yang palsu. Okay. Itu kita punya pegangan yang sepatutnya kita ambil dari para ulama kita. Okay, cari yang sahih dan amalkan yang sahih. Kalau orang tanya macam mana pun, kita hanya ambil yang sahih sahaja. Okay. Kemudian Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah telah berkata, la tanzuru ila al-hadith walakin inzuru ila al-isnad, fa in sahha al-isnad fa in sahha al-isnad wa illa fala taghtarru bil hadith ila idza lam yasihha al-isnad. Okey, janganlah kamu melihat kepada hadis, tetapi lihatlah kepada isnad. Maksudnya sanad. Okey, isnad sanad lebih kurang sama maksudnya.
Sekiranya sah isnad itu ataupun sanad itu, maka ambillah. Jika tidak, maka janganlah kamu tertipu dengan hadis apabila tidak sah sanadnya. Okey, tidak sah sanadnya. Okey. Okey. Ini pun satu benda yang penting, nak pastikan kesahihan hadis, di mana hadis itu merangkumi dua, sanad dan juga matan. Ya, kita kena tengok, pertama sekali tengok pada sanad. Lepas kita dah pastikan sanad itu sahih, baru kita pergi kepada peringkat yang kedua, iaitu peringkat naqdul mutun. Okey, naqd iaitu kritikan terhadap matan hadis. Ya, dan dua perkara ini telah pun dibuat oleh para ulama kita. Okey, sebahagian golongan orientalis mengatakan ulama hadis ni kerja dia tengok sanad je, kan. Isi hadis dia tak reti tengok. Ini satu benda yang kesilapan pandangan mereka terhadap ahli hadis ataupun ulama al-hadis. Okey, sebenarnya ahli hadis dan ulama hadis, mereka lihat pada sanad. Selepas selesai sanad, mereka akan pergi kepada matan. Okey, kalau ada percanggahan dalam matan pun, ada matan yang boleh terima, ada matan yang tak boleh terima. Okey. Tapi kalau daripada awal lagi sanad dah tak betul, perlu tak kita nak bincang? Tak perlu lagi, apatah lagi sekiranya hadis itu merupakan hadis yang maudhu' ataupun palsu. Kita boleh huraikan kepalsuan hadis itu, tapi kita tak boleh jadikannya sebagai hujah. Kena kita perhatikan sekarang ni, ramai orang ataupun banyak orang menggunakan hadis yang palsu untuk lawan hadis yang sahih. Okey. So ini satu masalah yang agak meruncing dewasa inilah. Okey. Wa qala Ibnu Qudamah, dan Ibnu Qudamah pula telah berkata, adapun hadis-hadis maudhu' yang diada-adakan oleh golongan zindiq untuk mereka kelirukan dengannya ahli Islam, atau hadis-hadis dhaif, sama ada kerana kedhaifan perawinya, atau mereka tidak dikenali, atau kerana kecacatan yang terdapat padanya, tidak boleh membuat pernyataan dengannya, penghujahan. Okey, pernyataan penghujahan. Dan tidak pula mempercayai apa yang di dalamnya. Tak boleh juga mempercayai apa yang di dalamnya, bahkan wujudnya seperti tiadanya. Okey. Jadi ini juga satu perkara yang ditekankan oleh ulama kita, seperti Al-Imam Ibnu Qudamah. Hadis yang palsu, yang dipalsukan oleh golongan zanadiqah, jamak kepada zindiq. Okey. Dan sifatnya ialah zandaqah. Apa maksud benda ni? Jangan ada anak kita baru lahir, tengok lelaki letak zindiq, sedap kan? Kalau perempuan, Ustaz Ahmad zindiq, okey tak? Kan? Atau kalau perempuan, zandaqah, kan? Boleh tak? Itu zandaqah ni maksudnya ialah apa? Munafik. Zindiq maksudnya ialah munafik, tapi lebih daripada tu. Kalau munafik lah, iaitu menzahirkan Islam, membatinkan ataupun menyimpan kufur dalam hati dia. Zindiq pula lebih daripada tu. Di samping munafik, dia merosakkan antaranya kefahaman. Ya, dan biasanya kefahaman yang dirosakkan ialah kefahaman Islam yang nak dihuraikan. Jadi ini nama dia zindiq. Munafik itu dia sendiri je, seorang dia aja. Tapi zindiq, kalau munafiqun zindiq, maksudnya dah lah munafik lagi zindiq, artinya dia merosakkan huraian tentang Islam. Okey. Tujuan dia ialah untuk nak mengelirukan. Bila dengar perkataan liyalbisu biha ala ahli Islam, untuk mereka mengelirukan orang Islam. Saya rasa jawapan akhir-akhir ni banyak kan, bila apa-apa isu yang timbul kan, tak boleh buat kerana mengelirukan. Okey, kita kena ingat, bila perkataan mengelirukan keluar, artinya orang Islam tak mantap. Itu dia, artinya orang Islam tak mantap. Okey, saya pernah mengajar, pernah ada panggil apa, dialog wakil orang Islam lah kan, wakil yang tak Islam pun ada juga. Tapi soalan tu keluar daripada seorang muslimah ataupun muslim, tak ingat, belajar mahasiswa di UM. Dia kata, Ustaz, boleh ke kita nak baca buku lain kan? Ustaz tak takut kita jadi murtad ke kan? Jadi saya mengatakan, boleh nak baca buku lain, kitab lain, agama lain, dengan syarat kitab kita itu kita dah habiskan terlebih dahulu. Okey, dah khatam, sama ada
merangkumi apa dia? Arabnya dan juga Melayunya lah kalau kita orang Melayu. Okey, Arabnya dan Inggerisnya kalau kita Melayu yang cakap bahasa Inggeris. Dan sebagainya lah. Tapi kalau kita memang dah orang Arab walaupun Melayu, tak apalah, baca Arab tu dan tak payah baca bahasa lain. Betul tak? Tapi kebanyakan kita ni Arab tapi Melayu. Maksudnya kita cakap, kita baca Al-Quran, orang Arab tak dengar tu, dia kata macam orang Arab lah. Tapi bila tanya, tengok muka tak macam Arab sangat. Dia tanya pula apa khabar, dari mana? Dari Malaysia. Tanya lebih-lebih tak tahu kan. Okey. Jadi dengan itu wajib sebenarnya kita menyelidik Al-Quran dalam bahasa kita. Paling ringkas baca terjemahan terlebih dahulu, habis, khatam. Ini pada saya wajib lah. Pada saya wajib. Okey. Jadi jawapan saya pada mahasiswa tu ialah baca dulu. Kalau dah baca, habis, jangan risau. Datanglah siapa pun kita tak akan risau. Kalau datang mubaligh boleh guna kan untuk orang kafir kan? Kalau datanglah padri Kristian untuk nak sampaikan agama daripada kita, dia mula membicarakan tentang Trinity, kita boleh jawab. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Allah telah mengatakan, telah kufur mereka yang mengatakan Tuhan itu adalah, Allah itu adalah salah satu daripada tiga. Kan kita dah ada hujah. Kita kata tak, yang kamu bawa tu kufur, tak boleh. Okay, kita bawa lagi ayat lain, kita faham benda tu. Al-Quran mengatakan sekian-sekian. Allah mengatakan Nabi Isa adalah hamba dan bukannya Tuhan. Lama-lama dia yang masuk Islam, insya-Allah lah. Tapi kalau kita tak ada maklumat, kita akan keliru. Bila keliru kat situ, itu yang jadi pakai tudung tapi dalam ada salib. Kan? So itu adalah berdasarkan kepada ilmu yang ada kepada seseorang. Kemudian Al-Imam Ibn Qudamah menyatakan di sini bahawa hadis yang dhaif, di samping hadis yang palsu, ini yang maudhu'ah ni memang dah jelas tak boleh terima. Kemudian hadis yang dhaif juga tak boleh terima, sama ada dhaif kerana rawinya ataupun perawinya dhaif, ataupun kerana mereka itu majhul, tidak dikenali. Okey. Ataupun yang ketiga, kerana ada kecacatan. Illah ialah satu kelemahan dalam hadis yang tak nampak pada mata zahir. Macamlah sekarang ni kalau kita ada dua kat depan ni, satu emas tulen betul, satu lagi emas yang apa? Emas yang palsu. Kita tengok agaknya yang ni kita nak ambil pasal apa? Pasal apa kita nak ambil yang ni? Pasal lebih apa? Berkilat. Lebih berkilat. Yang ni tak berkilat sangat. Okay, jadi orang yang pertama kali tengok yang tak ada ilmu ni, dia nak beli yang ni. Okay, sedangkan yang tu palsu. Siapa yang boleh tentukan palsu? Tukang jual emas ataupun tukang buat tak buat emas, tukang apa? Tukang emas lah. Tukang emas kan. Dia boleh tengok, dia tahu yang ni pegang, yang ni pegang itu, ni asli, ni palsu. Pegang dia tahu dah. Okey. Sebab tu ulama hadis pun dia kadang-kadang dia bau je, dia tak bau lah, dia dengar kan. Ada sebut dia satu hadis, ini ada bau hadis palsu. Hadis ni terbakar, dia ada bau dia. Hangit kan. Tak boleh. Ya. Tapi kita ni kita ambil je. Semua yang kita tak kisah, asalkan ada hadis je, dengar hadis je kita terima. Okey. Fala yajuzu, Ibn Qudamah mengatakan tidak boleh yuqala biha, diambil sebagai pendirian kita, ataupun tak boleh beriktiqad, mempercayai apa yang ada dalam hadis tersebut. Dahsyat lagi daripada itu, beliau mengatakan bal wujuduha ka'adamiha, wujudnya sama seperti tiada. Okay, wujud sama seperti tiada ni memang satu penjelasan yang saya rasa paling jelas lah, mengatakan benda ni tak boleh digunakan langsung. Wujud ke tak wujud ke sama. Okay, kalau kita kata wujud dia memang cukup penting, artinya kalau tak wujud kita susah. Tapi kalau dia hadis ni ada ke tak ada ke, tak ada masalah, ataupun tak memberi kesan langsung, artinya memang tak ada nilai langsung di sisi ulama-ulama kita. Okey. Kemudian Al-Imam Ibn Taymiyah telah berkata lagi, maka yang wajib adalah dibezakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang bohong. Okey. Kerana sunnah adalah kebenaran tanpa kebatilan, iaitu hadis-hadis sahih tanpa yang maudhu'. Ini adalah satu asas yang agung bagi ahli Islam
secara umum dan bagi sesiapa yang mendakwa sunnah secara khusus. Okay, cuba perhatikan elok-elok. Dia kata, "Fahadha aslun 'azimun li ahli al-islami 'umuman wa liman yadda'i sunnata khususan." Apa maksud dia? Siapa boleh huraikan sedikit? Apa maksud ahlul Islam dengan ahli sunnah? Ahlul Islam orang awam. Kalau ahli sunnah, orang yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Boleh juga. Okay. Ada maksud lain? Ahlul Islam dengan ahlul sunnah ada beza tak? Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau ahli sunnah dia ucap apa? Kalau dia orang awam boleh tak? Boleh tak orang awam ni jadi ahli sunnah? Boleh tak boleh? Okay. Ahlul Islam yang zahirnya Islam, maknanya dia ucap 2 kalimah syahadah, dia dah Islam. Okay. Di kalangan ahli Islam ni ada awam, ada ulama kan, tapi dia ulama tapi dia tak sampai ke tahap sunnah lagi. Okay, ilmu dia tu, katalah dia masuk Islam, dia belajar, tapi dia belajar semua yang dhaif je kan? Daripada hadis 100 yang dia belajar tu, 10 je yang sahih, tapi semua dia amalkan. Okay, dasar pengajiannya adalah pengajian bid'ah. So dia Islam tapi dia bid'ah. Okay, tapi kalau dia Islam, kemudian secara umum, kemudian dia belajar pula ikut sunnah Nabi yang sebenarnya, okay, dan ikut ulama ahli sunnah yang menekankan benda-benda yang dasar ni, seperti hadis sahih kan, dia tidak menerima kalam kan, ilmu kalam dan sebagainya, macam-macam lagi. Okay, dia tasfiyah betul-betul, dia tapis betul-betul, barulah kita sebutkan sebagai ahlus sunnah. Okay, ini yang saya faham kat sini lah. Sebab tu di kalangan para ulama kita ada yang mengatakan firaq, golongan yang pecahan dalam Islam ni selain daripada ahli sunnah, ya, mereka tak dikira ahli sunnah, tetapi mereka dikira ahli Islam. Bahasa lain, ahlul qiblah. Ya, kalau detail lah, kalau bagi detail, dia akan jadi macam tu. Dia ni ahli sunnah ke tidak? Dia ahli qiblah tapi bukan ahli sunnah. Nak kafirkan dia tak boleh, pasal dia ada 2 kalimah syahadah. Tapi dia punya usul dia, dasar dia tu, dasar pengajian dia dan pembawakan pengamalan dia tidak menepati sunnah Nabi SAW. Nak kata apa? Boleh tak kata dia ahli sunnah? Tak boleh. Okey. Wa qala aidan al-istidlalu, dengan itu kat sini kita kena ingat kan, Ibn Taymiyah adalah di antara para ulama yang tegas di atas sunnah, sehingga dia dihukum murtad, dia ataupun dihukum kafir. Sedangkan dia sendiri nak mengkafirkan orang cukup susah. Begitu ramai di kalangan ulama Asy'ariyah kan, ulama Mu'tazilah lagi lah kan, yang mengkafirkan dia. Tapi mengkafirkan beliau, tapi beliau begitu susah nak mengkafirkan mereka semula. Okay, sebab tu kalau ada di kalangan ahli sunnah kan, baca kitab Ibn Taymiyah apa semua, kemudian mengatakan Asy'ariyah kafir, salah. Asy'ariyah dia tak kafir. Mereka tak kafir kerana mereka silap atas takwil. Orang yang silap atas takwil ataupun kerana takwil tak boleh dikafirkan. Takwil ni maksudnya salah faham. Contohlah kan, dia datang, dia ambil bukan ni lah, bekas kan, dia biasa minum apa, Babrikan kan. Dia biasa minum Babrikan, tapi tengok satu hari tu macam Babrikan, semua dia pun buka, minum rasa lain sikit kan. Lepas minum tu dia mabuk sikit. Okey, orang cek tengok dia dalam keadaan minum arak. Okey, bukan Babrikan, yang Babrikan halal kan? Halal kot lah. Okey. Jadi dia tak minum yang tu. Dia tersilap. Okey. Kalau dia tersilap dengan seorang lagi yang memang nampak tahu benda tu adalah haram, arak, khamar yang haram, dan dia minum juga, sama tak hukum dia? Tak sama kan? Okey, so begitu jugalah dengan orang yang salah faham terhadap dalil-dalil yang ada dalam Quran dan hadis Nabi. Okey, sepatutnya dia tak takwil, dia takwil. Okey, takwil yang mazmum, takwil yang tercela kan. Okey, dan sebagainya lah.
Sebab tu jangan mudah-mudah kita nak kafirkan orang, berhati-hati. Okey, untuk nak kafirkan orang, paling tinggi kita serahkan kepada ahlul ilm. Serahkan kepada ulama. Biar dia orang yang kafirkan, saya tak tahu. Syekh tu kata macam ni, saya tak tahu. Okey, lebih baik begitu. Ada benda yang kita tak pasti, kan? Kalau dah memang pasti betul, janganlah. Wa qala aidan, kemudian Ibn Taymiyah berkata lagi, pendalilan dengan sesuatu yang tidak diketahui kesahihannya tidak dibolehkan secara ittifaq, secara sepakat oleh para ulama, kerana ia adalah kata-kata dengan tanpa ilmu, bercakap tanpa ilmu. Okay, dan perkara ini adalah haram menurut Alkitab, Al-Quran, Sunnah dan juga ijma'. Bercakap tanpa ilmu adalah sesuatu yang haram. Okay, secara maknanya dalil Al-Quran, hadis dan ijma' mengatakan perkara itu haram, berkata-kata tanpa ilmu. Okay. Kemudian Ibn Taymiyah berkata lagi, tidak boleh disandarkan dalam syariah kepada hadis-hadis dhaif yang tidak sahih dan tidak hasan. Ini detail sikit. Detail. Kadang-kadang kita perlu detail. Maknanya kita perlu terperinci apabila kita berbicara dengan orang yang terperinci lah, kan. Okey. Ada orang kata bila kita sebut contohnya kita pegang pada hadis yang sahih sahaja. Nanti orang ingat kita tak terima hadis hasan. Okey. Jadi kita kadang-kadang kita kena sebut sahih dan hasan. Sedangkan kalau sebut sahih sebenarnya dah merangkumi hasan pun, mengikut istilah ulama yang terdahulu. Okey. Maknanya di kalangan kalau Imam Ahmad dan sebagainya lah, kan, dalam kurun tu sebelum tu semua dia orang mereka hanya tahu sahih. Bila sampai kepada Imam At-Tirmizi barulah dia bagikan kepada dua, sahih dan hasan, kan. Okey. Wa qala Syaukani pula rahimahullah telah berkata, sesungguhnya hukum-hukum syarak adalah berkedudukan sama rata. Okey, tiada beza antaranya. Oleh itu tidak boleh menyiarkan sedikit pun daripadanya melainkan dengan yang tertegak dengannya hujjah. Maknanya dengan dalil itu hujjah akan tertegak. Okey, maksudnya kita tak boleh nak cerita tentang satu-satu hukum kecuali dengan dalil yang kuat. Okey, dalil yang kuat ni maksudnya kalau kita bawa dalil ni kita boleh keluarkan satu hukum daripada dalil tersebut. So dalil tu mestilah dalil yang kuat. Okey. Wa illa kana min at-taqawwul 'ala Allah. Kalau tidak, maka itu adalah merupakan mereka-reka pembohongan terhadap Allah. Okey, apa yang Allah tidak katakan. Okey, dan di dalamnya terdapat hukuman yang sedia maklum. Apa hukuman dia? Neraka lah, kan? Kan? Maksudnya antara hadis yang kalau berkenaan dengan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan, sesiapa yang membuat pembohongan terhadapku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar. Okey, dan kalau berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Okey, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kana anhu mas'ul, akan dipertanyakan nanti tentang perkara tersebut. Okey, jadi kalau kita sebut sesuatu yang tidak kena pada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya amat dahsyat. Okey, kalau kita boleh tengok juga hadis yang mana seorang lelaki di kalangan umat terdahulu, Bani Israel ataupun yang lain, menghukum saudaranya sebagai masuk neraka. Kemudian Allah matikan mereka berdua. Okey, dan Allah tanya, kan, kenapa kamu hukum dia masuk neraka? Okey, maknanya dia telah membuat sesuatu yang bukan bidang dia. Okey, menghukum masuk neraka. Kalau menjelaskan perbuatan ini adalah perbuatan ahli neraka tak apa, tapi menjelaskan bahawa kamu memang sah masuk neraka. Tengok muka pun tahu dah. Tak boleh macam tu, kan. Okay. Jadi Allah terus Subhanahu wa taala memasukkan orang tu, diampunkan masuk ke dalam syurga, dan dia ni disebabkan dia melampaui batas. Okey, batas hamba dia melampaui sampai batas ketuhanan tu, dia masuk juga, lalu dia dihumban ke dalam neraka. Okey. Seterusnya satu perbincangan yang menarik juga berkenaan dengan
al-istidlal bil ahadits ad-dha'ifah, pendalilan dengan hadis-hadis yang dhaif. Okay, nak juga menggunakan hadis yang dhaif, boleh ataupun tidak. Saya rasa saya pernah terbaca dalam huraian Dr. Sharaf Al-Qudah, okay, Profesor Dr. Sharaf Al-Qudah kalau tak silap. Dia mengatakan bahawa banyak salah faham berlaku pada ucapan Imam Ahmad. Okay, antaranya ialah hadis dhaif boleh digunakan, sedangkan yang Imam Ahmad maksudkan ialah hadis dhaif yang apa? Hadis dhaif yang boleh, yang khafifud dha'f, yang kelemahannya itu, dhaifnya itu lemah, khafif, ringan, dia tak berat, dia bukannya dhaif yang tak boleh lagi dinaik taraf. Okey, kerana kita tahu ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, dhaif khafif, dhaif syadid. Okey, lepas tu maudhu' bawah sekali, kan? Jadi kalau dhaif yang khafif, bila banyak dia boleh naik kepada hasan li ghairihi. Jadi di kalangan para ulama seperti Dr. Sharaf Mahmud Qudah, dia mengatakan ini maksud kata-kata Imam Ahmad, bukannya boleh guna hadis dhaif semua. Kita gunakan hadis dhaif yang ada kemungkinan boleh naik ke tahap apa dia? Tahap hasan li ghairihi. Sebab tu kita akan dapati Al-Imam At-Tirmidzi kadang-kadang dia sebut bahawa sesuatu hadis tu macam hadis itu sebagai hadis dia panggil apa? Yang dhaif. Okey, hadis tu hadis yang hasan lah, hasanun gharib, kan? Okey, dan sebagainya. Huraian itu sebenarnya adalah yang dinilai tadi itu, maknanya hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi asalnya adalah dhaif, tapi bila dia ada kemungkinan nak naik ke atas. Okey, setengah-setengah ulama mengatakan hadis hasan di sisi Tirmizi adalah dhaif. Dia kata betul lah, maknanya dari sudut apa? Dari sudut asalnya dhaif, tapi dia telah menjadi hasan li ghairihi. Tak apalah, ini perbincangan yang agak detail, tapi kita nak pergi tengok sekarang ni macam mana mereka yang memperdalilkan kata-kata ulama yang seolah-olah mengangkat hadis dhaif. Okey, kita nak kata yang pandangan mereka ini salah, pandangan orang yang menggunakan kata-kata ulama ni dari dua aspek. Aspek pertama, bahawa ini bukanlah secara mutlak di sisi para imam yang mahir, bahkan ia berkaitan dengan amalan-amalan lebihan. Amalan lebihan maksudnya ialah fadailul a'mal. Okey, iaitu fadilat lah, keutamaan amalan. Maknanya nak ceritakan pahala dan sebagainya. Bukannya nak mensyariatkan sesuatu amalan, tapi nak kata amalan ni pahala dia apa. Itu nama dia fadailul a'mal, dengan kelebihan kelebihan amalan. Okey, kelebihan sesuatu amalan. Yang kedua, bahawa para imam yang membolehkan beramal dengan hadis-hadis dhaif telah meletakkan beberapa syarat yang teliti. Okay, seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, baca syarat ni nak amalkan hadis dhaif memang tak boleh lah. Okay, tengok betul-betul. Pertama, hendaklah kelemahan yang terdapat di dalamnya tidak melampau. Okay, kita dah sebutkan tadi, hadis dhaif ada dua jenis. Satu hadis yang dhaif yang khafifud dha'f ataupun dha'fuhu khafif. Yang kedua ialah syadid ad-dha'f. Okey, yang kelemahan dia tu terlalu dahsyat ataupun keras. Okey, dalam keadaan perawinya bukan penipu atau dituduh menipu atau pemalsuan atau melampau tersilap. Maknanya sentiasa buat kesilapan. Kadzab, muttaham bil kadzib. Kadzab ni maksudnya ialah dia memang menipu. Okey, menipu dalam hadis Nabi. Dia memang menipu adalah hadis Nabi. Itu yang kadzab. Muttaham bil kadzib, orang yang dituduh menipu ni apa dia? Apa maksud dia? Maksud dia apa? Biasa dengar? Tak biasa lagi? Muttaham bil kadzib ialah orang yang menipu dalam percakapan dengan manusia atau dengan binatang. Lain tak ada kot, takkan nak menipu dengan batu kan? Contohnya dia panggil binatang, panggil kan? Binatang tu datang, dia tangkap. Tantangan dia tak ada apa-apa. Ulama hadis kata muttaham bil kadzib. Dah betul, bukan main-main. Yang ada seorang ulama ni, dia saya tak ingat nama dia.
Dia pergi, nama memang saya susah nak ingat, jadi tak boleh jadi ulama hadis lah, kan. Dia pergi satu tempat, dah mengembara berapa hari, berapa bulan dah kot, sebulan lah lebih kurang, sampai ke sana. Dia pun nak ambil hadis daripada orang yang dia dengar orang ni ada satu hadis yang istimewa yang dia nak cari. Tapi dia nampak orang tu keluar, panggil binatang dia, sama ada kambing ke ataupun kuda ke, panggil, tunjuk sesuatu, benda tu datang, dia tangkap. Tangan dia tak ada benda. Dia balik terus. Pasal apa? Muttaham bil kadhib. Dia ini dituduh menipu. Macam mana dia menipu tapi dituduh menipu? Dia sebenarnya bukan dituduh menipu, dikuatiri. Bolehlah, muttaham tu asalnya dituduh lah, tapi kalau nak lebih teliti lagi, dikuatiri boleh menipu dalam hadis Nabi. Itu maksud muttahamun bil kadhib. Kalau kazab, memang dia pernah sekali menipu dalam hadis Nabi. Dia memang buat reka, dia reka cipta satu hadis Nabi namanya kazab. Wadda' kazab, samalah. Okey, tapi kalau dia menipu pada orang, menipu pada binatang, namanya muttahamun bil kadhib. Dia dikuatiri, dia memang dia tak menipu lagi dalam hadis Nabi. Tapi disebabkan dia pernah menipu pada orang, pada isteri dia, pada suami dia, kan, pada anak dia, maka dia ini dikuatiri boleh menipu dalam hadis Nabi. Okey, sebab tu perbuatan menipu ni adalah perbuatan yang tidak boleh ada pada orang yang beriman. Al-mu'minu ayaznil mu'min. Adakah orang beriman tu boleh berzina? Boleh, maksudnya sampai jatuh iman dia, tak sampai tahap berzina. Nabi mengatakan ya. Apa dia? Apa lagi tah? Soalan-soalan antara bila keluar soalan ayakzibul mu'min? La. Boleh orang beriman tu sampai iman dia jatuh sampai dia menipu? Tak boleh. Iman dia jatuh macam mana pun menipu tak boleh. Okey, kena ingat benda tu. Al-mu'minu la yakzib. Orang beriman tidak akan menipu. Okey. Cuma bila tak boleh menipu, kita ada satu alternatif lah, kan. Alternatifnya ialah tauriah. Tauriah ialah bahasa kiasan. Okey. Apa ada satu perkataan tu dia sebut wa fit tauriyati manduhatun anil kadhib. Ini kata-kata ulama lah, bahawa tauriah ini bahasa kiasan boleh kita gunakan untuk menggantikan penipuan. Okey. Contohnya kan bila orang kata khususnya bila diperlukan. Okey. Bila diperlukan, maka kita boleh guna tauriah. Jangan menipu, guna tauriah. Contohnya kalau kita katalah kan, ada seorang ni dia akan dia diburu oleh seorang penjenayah, kita pun simpan dia. Bila dia datang, ada tak ada ni? Kita kata tak ada. Okey, dia pun pergi lah. Tak ada maksudnya apa? Kita kena niatlah hati tu. Tak ada, depan aku tak ada, belakang aku ada. Kan? Kat luar rumah tak ada lah, dalam hati kita jangan sebut kat dia. Kan? Itu maksudnya tauriah, bahasa kiasan. Okey. Dan kita boleh juga guna bahasa kiasan ni untuk bergurau. Okey. Contoh gurau apa? Pandai-pandailah cari, tapi yang Nabi SAW buat antaranya ialah Nabi peluk seorang sahabat dan mengatakan, siapa nak beli hamba ini? Okey, perkataan hamba dengan merdeka, kan? Hamba tu boleh difahami slave. Man yashtari minni hadzal abd. Siapa nak beli hamba ni? Nabi bergurau je. Boleh tak kita ambil orang dan kita jadikan dia hamba? Orang yang merdeka tanpa hak, boleh tak? Tak boleh. Tapi kalau bergurau boleh. Maknanya hamba Allah lah. Tapi orang mungkin faham hamba nak beli, kan? Tapi Nabi maksudkan ialah hamba Allah. Okey. Tapi orang tu mula nak marah, tapi dia tengok ni Rasulullah, biar tak apa. Kan? Dan dia kata idzan taksid. Kalau begitu engkau akan rugi wahai Rasulullah. Nak jual aku sebagai hamba rugi lah. Kan, tak ada orang nak beli. Tapi Nabi jawab, walakin laka indallahi ghalin. Akan tetapi engkau di sisi Allah mahal. Harga kamu ni tinggi di sisi Allah. Okey. Muttahamun bil kadhib au bil wada' au fahishul ghalat. Okay, ulama hadis dia banyak kategori dia. Memang kazab, penipu besar. Maksudnya dia memang telah menipu dalam hadis Nabi. Muttahamun bil kadhib, dia dikuatiri boleh menipu. Maknanya dia telah menipu dalam percakapan dengan manusia, dengan binatang, perbuatan dengan binatang.
Okey, dia dikuatiri boleh menipu dalam hadis Nabi ataupun memalsukan hadis Nabi, ataupun fahishul ghalat. Fahishul ghalat ni orang yang, okey, cuba bayangkan dia, ramai-ramai datang ni kan, adalah beberapa bukan yang ni lah, tempat lain kan, dalam 10 orang yang datang, 3 orang ni memang kerja dia silap je. Kalau buat nota naik Facebook salah contohnya kan, asyik salah je ni, nama dia fahishul ghalat. So kena berhati-hati kan, kita jangan asyik selalu fahish al-ghalat, terlalu banyak sangat salah, hadis kita tidak akan diterima, bahkan menjadi hadis dhaif yang terlalu dhaif. Yang kedua, mestilah terletak hadis dhaif itu mesti ada di bawah usul dasar ataupun hadis dalil lain yang umum, di mana tidak tercapai untuk melarang mengenainya satu dalil yang lebih yang darjah tahta asl al-am haitsu lam yatim 'ala al-man'i fihi dalilun akhassu min dhalika al-umum. Tidak ada dalil khusus yang melarang, yang menyalahi dalil umum itu. Okey. Dengan itu, perkara yang direka cipta dalam ibadat ini adalah sesuatu yang tidak ada asal dalam agama. Okay, contoh kita kata solat. Solat memanglah umum kan? Solat, wa aqimus salah. Betul tak? Dirikanlah solat. Okey. Tapi Nabi ada sebut apa dia? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Sama, itu umum, merangkumi bentuk sembahyang, cara sembahyang, masa sembahyang, bacaan dan sebagainya kan. Itu merangkumi benda-benda ni. Tiba-tiba kita buat satu solat yang lain. Kita guna dalil wa aqimus salah, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Dirikanlah salat, dalil umum, kita guna yang tu untuk buat satu solat yang mubtada'ah, solat yang bid'ah. Boleh ke tak boleh? Solat tahiyat dua apa? Tahiyat kubur kan. Solat tahiyat masjid kan. Kita ziarah kubur, ada orang solat, kita pun solat sama-sama. Solat tahiyat kubur, boleh tak? Tak boleh lah, pasal tak ada, benda tu tak ada. Okey. Tapi dia kata, Ustaz, aqimus salah, takkan Allah nak azab saya kerana saya solat? Kita guna kata-kata siapa dia? Sa'id bin Al-Musayyib ataupun Al-Musayyab yang mengatakan Allah tak azab kamu kerana solat, tapi Allah azab kamu kerana menyalahi sunnah Nabi. Okey. Yang ketiga, tidak memasyhurkan, mengisytiharkan perkara itu supaya tak ada orang yang beramal dengan hadis yang dhaif itu. Okey. Maknanya kalau ada seorang dia nak buat satu amalan, okay, kemudian nak gunakan hadis yang dhaif itu sebagai sandaran, dia bukan sandaran lah, tambahan dalam fadail amal, tak cerita pun tak apa. Okay, dan kalau nak cerita juga, cerita hadis ni dhaif. Okay. Kenapa? Takut bila kita guna yang tu, lama-lama orang ambil yang ni, yang dhaif, dan orang ramai tak ambil hadis yang sahih. Okay. Dan yang keempat, hendaklah orang yang beramal dengan hadis itu mengiktikadkan, mempercayai bahawa hadis itu dhaif. Dia banyak syarat dia. Dia bukannya kita ambil benda tu, tapi kita buat macam benda baik. Benda yang tak baik kita buat macam benda baik. Boleh? Kadang-kadang kita terpaksa minum, kan, kita terpaksa minum air yang ada tak dalam keadaan, ataupun makan makanan yang dah basi sikit lah, tapi kita terpaksa makan. Okay, kalau nak makan, kamu kena tahu ini adalah makanan yang dah nak basi. Kalau kamu makan juga boleh untuk apa dia? Keadaan tertentu sahaja. Lain kali kalau ada pilihan, jangan ambil yang ni. Betul tak? Kena i'tiqad bahawa minum ni pasal tak ada benda lain, saya terpaksa minum. Tapi kalau ada benda lain, saya tak boleh minum yang ni. Kalau ada hadis lain yang sahih, saya tak boleh ambil yang ni. Kena beritahu, kena tahu benda tu. Okey. Jadi syarat-syarat ni sebenarnya kalau kita perhatikan, susahlah kita nak amalkan, dan saya rasa lebih senang lagi ialah kita lebih senang lagi anak siapa? Lebih senang lagi ialah kita ambil kata-kata para ulama kita, ambil yang sahih sahaja, dah selesai. Kita tak payah nak susahkan otak kita nak cari hadis yang dhaif, waktu nak huraikan pula, walaupun hadis dhaif tapi boleh guna lagi, tak ada masalah kan. Okey. Ada satu hadis, sekejap kalau ada lah, ada tapi saya tak ingat letak kat mana ni. Huraian dia berkenaan dengan
Saya cuba baca sekejap ada seorang kawan ni kan, dia bawa lah satu hadis ni, iaitu ni cuba saya bacakan bukan hadis lah, hadis juga dalam erti kata asar. Hadis umum kan, hadis Rasulullah, hadis sahabat kan. Asar biasanya digunakan khusus untuk para sahabat. Kana Allahu wala makan. Kana Allahu wala makan. Maknanya ada Allah tanpa tempat. Qala al-Imam Ali karramallahu wajhah, telah berkata al-Imam Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya, kana Allahu wala makan. Dahulu adanya Allah tanpa tempat. Wa huwa al-ana ala ma alaihi kan, dan dia sekarang ini adalah menurut apa yang dia dahulu dia seperti dahulu. Rawahu Abu Mansur Al-Baghdadi. Hadis ataupun asar riwayat Abu Mansur Al-Baghdadi. Semua faham maksud dia kan? Allah ada dulu, mula-mula sekali yang ada ialah Allah kan. Al-awwal. Jadi bila Allah ada, tak ada, lain semua tak ada, artinya tanpa tempat lah. Dan sekarang ni pun, lepas Allah cipta pun, Allah pun masih lagi berada pada situasi yang sama, iaitu tanpa tempat. Dia nak cerita kat sini, orang yang mengatakan Allah bertempat, salah. Kita pun sebenarnya mengatakan, kalau seperti yang dihuraikan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, nak sebut Allah ada tempat, satu masalah yang perlu dibincangkan dengan detail. Kita sebut Allah berada di atas arash. Allah bersifat al-ulu, iaitu ketinggian. Dia berada di atas arash, di atas hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Tapi nak mengatakan Allah ada makan, Allah ada hayyiz, kita kena detailkan kat situ kan. Kerana perkataan makan itu adalah ataupun tempat adalah diambil daripada perbincangan falsafah kan, sumbernya falsafah kan, sumber dalil kan, kita duk bincang manhaj at-talaqqi, ambil daripada falsafah. Daripada situ kita kena tengoklah maksud makan ataupun hayyiz, tempat yang merangkumi itu, apa maksud dia. Jadi kalau dimaksudkan Allah dengan makan itu ialah makhluk, memang Allah tak berada dalam makhluk, betul tak? Allah asing daripada makhluknya. Bahkan Allah alal arsy istawa, berada di atas arash. Tapi kalau nak disebutkan bahawa makan itu ialah apa dia? Tempat yang bukan makhluk, iaitu seperti sebelum ada makhluk, kita kata tak ada masalah. Itu satu hal. Kemudian nak mengatakan bahawa ini adalah kata-kata siapa dia, Rasulullah, kata-kata sahabat, perlu kepada sanad. Jadi orang pun banyak bawa lah benda-benda ni. Al-Imam Ali telah berkata Allah ada tanpa tempat, dan dia sekarang ini berada seperti itu, iaitu tanpa tempat lah. Tengok Qala Al-Hafiz Ibn Hajar. Al-Hafiz Ibn Hajar, maknanya bila ada orang kawan saya lah, seorang dia bawa benda ni, saya pun kita cari, kita dapati Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, yang menceritakan, yang kita ambil syarat, 4 syarat beramal dengan hadis dhaif daripada beliau. Dalam Fathul Bari, beliau telah berkata, waqa'a fi ba'd al-kutubi fi hadzal hadis kana Allah wa la makan wa huwa al-ana ala ma kana ala wa huwa al-ana ala ma alayhi kan. Terdapat dalam setengah-setengah kitab kana Allah wa la makan wa huwa al-ana ala ma alayhi kan, yang kita baca tadi itu, wa hiya ziyadatun laysat fi syai'in min kutubil hadis. Tambahan ini tidak terdapat langsung dalam mana-mana kitab hadis. Adalah tapi tak ada dalam kitab hadis. Nabbaha ala dhalika al-allamah Taqiyuddin Ibn Taymiyah, dan perkara ini telah pun dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, wa huwa musallamun fi qawlihi wa huwa al-an ila akhirih. Dan perkara itu diterima daripada permulaan wa huwa al-ana, kana Allah wa la makan, satu hal lah. Wa huwa al-ana, dan dia sekarang ini berada apa semua kan. Jadi ini adalah satu tambahan yang tak ada, la aslalahu, tidak ada wujudnya, tak ada sumbernya daripada mana-mana kitab-kitab yang muktabar. Jadi boleh tak kita nak berdalilkan hadis ni? Jawapannya tak boleh lah. Tapi masalahnya dia buat cantik benda tu. Dia buat
Okay, dia buat cantik kan, untuk sebarkan. Orang pun ambil, sebarkan. Okay, so ini masalah lah. Kalau nak buat cantik macam ni, pastikan hadisnya sahih. Okay. Apa dah? Saya datang lambat tadi, minta maaf, ada hal penting sikit tadi. Nak membina apa? Orang kata nak membina masjid dia. Itulah orang kata. Saya kata nak membina rumah, bukan masjid. Ada soalan-soalan nak tanya ke? Ya. Saya perhatikan memang kebanyakan para ulama mengatakan diambil daripada kitab Syiah. Okay. Tapi itulah, kita sebenarnya dia kalau yang pentingnya dia tak ada dalam kitab kita, kitab sunnah. Okay. Itu pun dah cukup dah untuk kita menolak perkara tu. Kerana kitab Syiah apa dia, Usul Kafi, memang periwayat dia, perawi-perawi dia amat-amat diragui. Okay. Okay, boleh duduk lagi ke atau macam mana? Boleh? Boleh? Saya nak geling tapi dah ada semua orang mengangguk, saya kena mengangguk jugalah. Sampai 10.30 cukup lah. Okay, 10.30. Kita baca 35 sampai 36. Lepas tu kita berhenti untuk sambung akan datang. Dasar yang ketiga, cuba ulang balik dasar pertama apa? Cuba tengok sikit. Dasar pertama ialah dasar kedua ialah berpegang pada sunnah yang sahih sahaja. Pertama ialah ta'zim an-nusus asy-syar'iyyah, mengagungkan dalil-dalil agama. Okay, so kita tidak mengagungkan dalil-dalil yang yang bukan agama lah. Maksudnya Quran, hadis, kefahaman para sahabat, ijma', qiyas dan sebagainya kan. Okey, kalau kita ambil daripada yang lain, kita dah melakukan kesilapan. Okey. Kedua, kalau nak ambil dalil yang merupakan hadis, kena ambil yang sahih sahaja. Yang ketiga ialah sihhatu fahmin nusus. Dasar yang ketiga, selepas kita mengagungkan apa dia, dalil, okay, kemudian kita ambil yang sahih sahaja, kita perlu pastikan kefahaman itu betul, kefahaman kita terhadap dalil itu betul. Okey. Okey. Perenggan yang pertama, secara ringkas membicarakan bahawa kefahaman kesahihan, okey, maknanya kefahaman yang sahih terhadap nas-nas agama adalah satu perkara yang cukup penting untuk mengetahui pendalilan yang betul, untuk mendapatkan pendalilan yang betul. Dan seseorang tu dia tak boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala kecuali sekiranya tak boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh kenal ataupun tak boleh mengetahui apa yang Allah kehendaki dan apa yang Rasulullah kehendaki kecuali sekiranya cara dia faham tu betul. Okey. Dan terakhir sekali ialah kebanyakan bid'ah dan juga kesesatan itu datang daripada su'ul faham. Su'ul faham iaitu kesilapan dalam kefahaman, salah faham. Okey, salah faham. Okey. Dan di sini penulis sedang membawa satu risalah, surat daripada Umar bin Al-Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Okey, Umar sebagai khalifah, Abu Musa sebagai governor dia ataupun orang yang dihantar untuk menghukum di satu tempat. Okey. Summa al-fahm fima udliya alayka mimma laysa fi Qur'anin wa sunnah. Kemudian hendaklah kamu cuba memahami, okey, diulangkan al-fahm, fahamilah dan fahamilah apa yang datang kepada kamu yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah Nabi SAW. Summa qayisil umur 'inda zalik. Kemudian buatlah analogi ataupun qiyas dan ketahuilah perkara yang sama.
benda-benda yang sama dalam Quran Sunnah tu dengan apa yang berlaku ni, carikan benda yang ada titik pertemuannya. Okey. Kemudian barulah engkau pilih yang engkau rasakan paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak keluarkan hukum tu, tengok elok-elok, perhatikan dulu ini bab apa ni, cerita pasal apa ni. Okey, datang orang menipu. Okey, menipu ni dalam urusan apa? Urusan ibadat ke, urusan muamalat ke, urusan apa ke? Okey, kemudian tengok pula. Kalau urusan ibadat yang mana satu? Kalau muamalat yang macam mana? Okey. Dan tengok elok-elok benda tu, barulah dikeluarkan hukum. Dan hukum itu adalah menurut apa yang ada ilmu pada engkau, itulah yang Allah paling suka dan itulah yang paling dekat kepada kebenaran. Okey. Maknanya kat sini Al-Imam Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab mengatakan al-fahmal fahma. Kena faham. Fahamilah. Okey, fahamilah betul-betul sesuatu urusan perbincangan yang diberikan kepada kamu untuk berhukum. Okey. Okey. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pula telah berkata, okey, bahawa sihhatul fahmi wa husnul qasdi min a'zami ni'amillah allati an'ama biha ala 'abdihi. Kefahaman yang sahih, satu. Yang kedua, husnul qasd, niat yang baik. Okey, adalah antara nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada seseorang hamba. Dalam Islam, kan, selepas masuk Islam tu, yang paling bagus sekali ataupun nikmat yang paling besar sekali adalah apa dia? Dua benda tadi. Satu, faham dengan cara yang betul. Yang kedua, niat terbaik. Okay. Ada orang dia faham betul tapi niat dia tak baik. Ada orang ubah balik, niat dia baik tapi dia tak faham. Betul juga kan? Niat dia baik. So dia buat satu amalan ibadat, sebenarnya ibadat itu adalah bid'ah. Okay, seorang lagi pula dia buat ibadah yang memang ibadah tapi niat dia untuk nak menunjuk-nunjuk. Okey. Kemudian beliau mengatakan lagi, dua perkara ini, sihhatul fahmi, kefahaman yang sahih, dan husnul qasdi, niat yang betul, okey, yang baik, ialah saqa al-Islam. Okey. Adalah dua betis Islam. Maknanya dua tiang Islam yang asasi. Okey. Dan di atas dua benda inilah Islam itu diangkat ataupun didirikan. Dan berdasarkan dengan dua perkara inilah seseorang hamba itu akan dapat menghindari dua benda. Tengok ya, tariqul maghdub alaihim. Okay, cara orang yang dimurkai. Siapa dia? Orang Yahudi. Okay, yang mana niat mereka tak betul. Okay, dan juga cara orang yang sesat, iaitu Nasrani yang apa dia? Kefahaman mereka salah. Okay. Dan dia akan tergolong dalam al-mun'am alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, okey, yang mendapat nikmat, okey, iaitu mereka yang kefahaman mereka betul dan juga maksud ataupun niat mereka juga suci, iaitu ahlus sirati al-mustaqim. Mereka itulah orang yang berada di atas jalan yang benar, yang mana Allah memerintahkan kita untuk digolongkan dalam mereka, mendapat hidayat seperti mana mereka mendapat hidayat dalam setiap kali kita sembahyang. Okey. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan lagi, sihhatul fahmi nurun. Kesahihan kefahaman yang sahih ini adalah satu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seseorang hamba. Dengan cahaya ini dia dapat membezakan antara yang sahih dan juga yang fasid, antara yang betul dengan yang salah, yang hak dan yang batil, hidayat, kesesatan, al-ghay iaitu kesesatan juga, ar-rasyad ialah hidayat lebih kurang. Okey. Dan dengan apa? Dengan niat yang baik, wa yamudduhu husnul qasdi wa taharril haqq wa taqwa rabb fi sirri wal alaniyah wa yaqta'u maddatahu ittiba'ul hawa wa itharud dunya wa talaba mahmadatil khalqi. Dengan niat yang baik ini, mencari kebenaran, takwa kepada Allah dalam keadaan rahsia, iaitu bersembunyi jauh daripada orang, dalam keadaan di khalayak ramai. Okey, dia akan dapat memutuskan segala perkara yang berkaitan dengan hawa nafsu, okey, dunia, dan juga meminta pujian orang, okey, dan perbuatan yang meninggalkan takwa.
Okay, secara umum ya, maknanya kat sini kita nak jelaskan dua benda ni adalah dua benda yang cukup penting. Sebab itulah kita akan jumpa Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, wadittu anna an-nasa ta'allamu minni hadzal ilma wa lam yunsab ilayya minhu syai'. Okey, saya amat berharap ataupun suka ilmu ini sampai kepada orang tapi tidak disebutkan nama saya. Betul tak? Maknanya yang penting ilmu sampai, bukannya nama saya yang ke depan, bukannya muka saya yang keluar sana sini kan, bukannya apa dia macam-macam lah kan, okay? Bukan yang itu, tapi yang penting ilmu sampai. Jadi kalau ilmu sampai, kita ada masalah tak kalau orang lain yang sampaikan? Kalau kita punya tujuan kita dalam hati kita, yang penting ilmu sampai, kalau orang sampaikan kita okey tak ada masalah. Tapi kalau yang pada kita yang penting ialah kita yang ke depan, bila orang lain sampaikan, kita akan rasa apa? Rasa kecil hati, rasa kenapa pula macam ni kan, patutnya aku lebih senior lagi, betul tak? Aku pergi pakar, dia ni kenapa ni kan. Kita pun akan keluarkan macam-macam, okay? Yang dia ni tak betul lah, apa semualah, okay? Yes, so itu adalah masalah yang ada di kalangan ulama. Dan kena ingat, kalau benda tu berlaku, jangan duduk tengah-tengah, okay? Ulama kita mengatakan kadang-kadang para ulama punya pergaduhan tu, mereka ibaratkan seperti dipanggil apa, gunting dua apa? Betul, dua lipatan gunting. Gunting itu. Ya. Gajah bergaduh kan. Jadi kalau tengok gunting itu sebenarnya dia jumpa nampak macam gaduh. Shik kan. Tapi dia tak ada masalah pun. Dia tak sakit pun. Kita yang duduk tengah, jangan bergaduh. Kita kena potong. Aduh sakit. Kena potong lagi. Okey. Lagi pula kalau seorang sokong ni masuk tengah-tengah, dua kena potong. Gunting tu okey, tak ada masalah pun. Kan? Gunting tu memang kerja dia duduk gunting. Kita yang duduk tengah yang kena je. Okey. Jadi kalau dua gajah bergaduh, pelanduk ni jangan masuk tengah-tengah. Habis kena bijak. Itulah ibaratnya dalam bahasa Arab dia orang kata pertelingkahan para ulama adalah seperti ibarat dua gunting ni ataupun bahagian gunting yang bertemu. Bila bertemu kita rasa macam dia keras, sedangkan dia sebenarnya tak ada apa-apa. Pasal mereka bincang memang nak cari sesuatu benda tu. Ataupun kadang-kadang perbincangan mereka adalah perbincangan yang ujian terhadap mereka. Okey. Jadi kita jangan ambil side dah. Jangan bias pada salah seorang. Okey, biar dia nak gaduh bab tu, kita bergaduh. Yang pentingnya dia ajar hadis daripada kita ambil. Bila sampai bab tu je, kena ingat dia kawan kita ni dia bukan mengaji sangat pun. Kan? Sampai bab tu tutup telinga. Dengar jelah, ngangguk jelah, tutup telinga. Dia cerita pada semula faedah hadis yang ketiga, catat balik. Nak sampai faedah yang keempat tu, dia kutuk lagi. Okay, dah lah mengaji, tidaklah tu. So, dia tambah benda itu. Tutup. Kalamul aqran yutwa wala yurwa. Kata-kata ucapan orang yang mengaji sama-sama ni ataupun sama naik ni, okey, dilipat dan tidak diriwayatkan. Okey, jangan kita ambil catat. Pada kelas ni ustaz ni cakap sini kepada ustaz sekian-sekian. Nampak tak? Jangan itu padam biar buat tak tahu okey. Itu adab kita dalam menuntut ilmu. Okay, kerana kalau kita ambil yang tu, kita takkan jumpa nanti seorang ustaz yang tak cakap pasal orang lain. Jaranglah nak jumpa kan. Okey, jadi kalau dia cakap yang tu, ustaz tu dia guna hadis ini. Hadis ini sebenarnya hadis yang dhaif, hadis yang palsu sekian, itu tak apa. Kalau dia tambah, ustaz tu memang gitu pun kan. Masa mengaji dulu kan, nak cerita, saya bukan apa, saya nak cerita masa saya mengaji dulu kan dengan dia duduk sebelah saya kan. Saya duduk mengaji, dia duduk kira duit unta berapa, duit kambing berapa kan. Jangan itu tak usah ambil itu. Okay, ingat nanti elok-elok. Okay. Okey. Kemudian kita habiskan ni sikit lagi insya-Allah. Ibnu Qayyim telah berkata lagi, kefahaman dari Allah dan Rasulnya adalah tanda kebenaran dan penyiaran wilayah kenabian. Okey. Maknanya kalau nak tahu seorang tu dia sidqiyah, dia benar, kita akan nampak dari sudut kefahaman dia. Pertama. Yang kedua ialah dia mendapat wilayah ni, maknanya dia kita boleh sebut macam wilayah ni asal daripada
keluar perkataan wali kan. Maknanya kalau seorang tu dia memang benar-benar nak ikut Nabi SAW, okey, antara tandanya ialah dia apa? Okey, kefahaman dia betul. Kalau dia usaha betul-betul kan, dia mendapat benda tu. Okey. Dan dalam perkara inilah banyaknya perbezaan, wujudnya perbezaan di antara para ulama, sehingga sehingga 1000 dikira sebagai satu. Bukan itu. Sehingga 1000 itu dikira di sebelah satu. Maknanya 1000 orang ni, kalau nak kirakan 1000 orang dengan satu ni macam sama. Faham tak? Maknanya satu ni dia kehebatan dia macam 1000. Faham ini mungkin dari sudut bahasa Arab nak mengatakan dari sudut kefahaman 1000 ulama yang ada ni kan, di sisi satu ni hebat lagi. Itu dia nak cakap kat sini. Okey. Contohnya, fanzur ila fahm Ibn Abbas. Lihatlah kefahaman Ibn Abbas yang ditanya oleh radhiyallahu anhuma, yang ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu, dan yang hadir masa sesi pertanyaan nak menguji kehebatan ini siapa dia? Ahlu Badrin wa ghairuhum. Orang yang pembesar-pembesar, para sahabat yang hadir pada peperangan Badar dan lain-lain, ditanya tentang idza jaa nasrullahi wal fath, sekiranya datang bantuan Allah dan juga pembukaan kota Mekah. Okey. Jadi, tengok kehebatan yang ada pada Ibn Abbas. Nampak tak? Okay, yang lain semua jawab macam-macam. Ajal lah dekat, kota Mekah akan dibuka. Ada yang kata tak tahulah ni, tak sampai lagi ilmu kan. Okay. Tiba-tiba Ibn Abbas jawab radhiyallahu anhuma, annaha na'yullahi subhanahu nabiyahu ila nafsihi. Bahawa ayat ini merupakan panggilan, panggilan Allah terhadap ataupun kepada nabinya, untuk pergi kepada Allah. Maknanya untuk wafat. Wa ilamuhu, dan memberitahu kepada Nabi bahawa ajalnya, kematiannya akan dekat. Dan Umar menyetujui tafsiran Ibn Abbas itu. Nampak tak? Kefahaman tu dia mendalam. Sedangkan apa yang difahami oleh Ibn Abbas dan dipersetujui oleh Umar bin Al-Khattab tidak disangkakan langsung ataupun difahami oleh sahabat-sahabat yang lain yang hebat-hebat. Dan pada masa itu Ibn Abbas masih lagi muda. Dan kalau kita perhatikan surah tersebut, kita takkan nampak adanya ajal Rasulullah, adanya kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi perkara itu boleh diambil daripada kefahaman yang mendalam. Bila dah tengok kefahaman, maksudnya kefahaman kat sini secara umumnya, kalau sesuatu tu dia dah sempurna, artinya dia akan apa? Dia akan bila satu tu dah sempurna, artinya dia akan turun balik. Dia dah sampai ke puncak, lepas tu nak buat apa? Dah sampai puncak Gunung Kinabalu kan, takkan nak duduk kat situ buat rumah kan? Balik-balik, turun balik lah. Nampak tak? Dah sampai ke puncak, dia akan turun balik. Dan di sini pun, bila dah sempurna, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong kan, ramai kan. Artinya dah sampai sampai tahap sempurna. Dengan itu tak ada lagi dah dah selesai kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah selesai, artinya balik pada yang asal, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat sini Ibn Qayyim mengatakan, kalau orang yang kefahaman dia mendalam, dia baca yang tu, dia akan dapat keluarkan banyak faedah-faedah yang orang lain tak boleh keluarkan. Tapi kalau orang yang kefahaman dia ada cuma tak mendalam, dia perlukan benda-benda lain, huraian demi huraian demi huraian kan, barulah dia faham. Jadi kat sini yang ditekankan ialah sihhatul fahmi, kefahaman yang tepat, kemudian kefahaman yang mendalam. Dan caranya sebenarnya ialah kita kena buat praktikal. Otak ni mungkin kita ingatlah kan, saya tak boleh guna otak saya banyak-banyak. Masalah apa? Kalau guna banyak, dia akan exhausted kan. Dia sebenarnya otak ni dia macam juga badan kita. Kalau badan kita
kalau tidur kan, itu mungkin sebahagian kita lah, tidur ni bagus pasal dia jaga save energy kan. Kan, dia jaga kita punya energy kita. Sebenarnya salah. Lagi kita buat kerja, lagi kita kuat. Betul tak? Siapa yang banyak buat kerja, dia lebih kuat lagi. Tengoklah kerja apa. Kalau kerja otak, otak dia makin kuat lagi, makin kuat. Okey. Kalau badan pula, kalau dia kerja angkat sana angkat sini, tolong sana tolong sini, lama-lama badan dia sihat. Tapi orang yang tak buat badan dia tu, mungkin otak dia banyak tapi badan dia tak, tekan komputer je kan, jari dia lah sihat, badan dia tak sihat, tapi otak dia okey. Dia tengoklah. So kita kena seimbangkan benda tu. Inna li jasadika alayka haqqan, badan kamu ada hak ke atas kamu. Okey. Kemudian kita akan sambungkan nanti pada kelas-kelas yang akan datang, dimulakan dengan kefahaman mengikut cara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, kalau ada soalan mungkin, kalau tak ada kita boleh berhenti dululah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardah, saya saja sebutkan sikit kat sini. Cara dia dapat ilmu bukannya dengan hanya semata-mata doa Nabi kan. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kan, ya Allah berikanlah dia kefahaman tentang agama dan ajarkanlah kepadanya takwil ataupun tafsir Al-Quran. So bila Nabi dah doa Nabi makbul, dia pun jerit goyang kaki. Adakah begitu? Tak kan? Dia tanya, dia satu hari dia cakap pada sahabat dia kan, saya rasa saya dah sebutkan dulu, tapi tak apalah, ulang sikit. Jom kita belajar. Sahabat Nabi tengah banyak, kita belajar sekarang. Sahabat dia daripada Ansar mengatakan, engkau ni kan, kita ni budak-budak aja, kita nak belajar buat apa kan, banyak lagi ulama kan, takkan orang nak rujuk pada kita. Jadi kawan dia pun tak belajar lah. Dia belajar, cari hadis apa semua, hafal. Akhirnya bila sampai satu ketika dah agak dewasa sedikit mereka, barulah kawan dia tengok dia kat masjid, tengok orang belajar daripada dia, daripada Ibn Abbas. Barulah kawan dia menyesal kan, mengatakan budak ni lebih berakal berbanding dengan aku. Okey, tapi memanglah bila nak belajar tu dia macam-macam karenah yang ada. Okey, dan cara belajar tu banyak. Tak semestinya kalau zaman sekarang ni datang kelas juga. Tapi yang kalau ada masa-masa yang tak ada kelas tu, banyak lagi cara untuk kita dapatkan ilmu. Okey, dan sebenarnya untuk dapatkan ilmu yang penting ialah kita cuba banyak menghafal. Okey, menghafal dalil berkenaan dengan ilmu yang kita nak pelajari itulah. Dapat hafal ilmu hadis, dapat hafal sunnah Nabi, dan ketiga namanya matan kan. Tapi matan ni orang Melayu tak hafal kot kan, Quran dengan hadis pun tak lepas dengan hafal matan kan. Jadi kawan-kawan kita yang Arab mungkin dia hafal matan-matan tu memang khususnya dalam bidang qiraat, saya dapati memang kebanyakan kawan-kawan kita yang Melayu pun dia dipaksa hafal qiraat. Okay, tapi kalau yang lain tu biasanya akan kena hafal hadis, ayat Quran dengan hadis Nabi. Okay, cara yang sahih hafal yang berkenaan dengan tajuk itu, satu-satu tajuk tu hafal, cuba hafal. Okay, kalau kita dah hafal, kita boleh sebut kita lupa. Tapi kalau kita tak hafal langsung, kita nak sebut apa? Betul tak? Jadi kalau belajar tak tahu, dia jadi pelik. Tapi kalau belajar tapi saya lupa, okey lagi, maknanya pernah lah hafal. Okay, maksud saya hafal memang kena hafal. Okay, saya rasa tu sahaja. Kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.